A dengan B ni adalah property untuk function only. Jadi by right, processor akan dapat matchkan. Oh, A ni adalah untuk N1, B ni adalah untuk N2. Dia tahu. Sebab bila awak letak dekat sini, bila awak call the function add number kurungan N1, N2, jadi dia akan matchkan dengan function prototype. Jadi N1 ni sebenarnya adalah property ni, N2 ni sebenarnya adalah property ni. And for sure N1 ni adalah in, N2 ni adalah in juga. Jadi this one is how this line is how you call the function that you have declare here. Sum sama dengan modulus D, sum. Okay, this is the main function. Jadi, apa-apa function yang awak dah declare dekat sini, dekat function prototype, mesti bagi dia definition, barulah processor tahu, oh, function add numbers ni, apa sebenarnya yang dia lakukan. Jadi, kita define dekat sini, bawah ni. This is the third main part of the function, function definition. Jadi apakah yang sebenarnya berlaku dalam function add numbers? In result sama dengan A plus B. A plus B ni kan dia punya property kan. Jadi kita hanya declare result only sebab A dengan B dah jadi property, so you don't have to declare inside the definition. And then you cannot return kosong, you need to return the result. Jadi function dia akan simpan nilai result di dalam functionnya. So kalau awak tengok dekat sini, returning a value, return statement is needed to return a value from the call function to the function that call it. Kenapa dia tidak return kosong? Kenapa dia return result? Supaya dia boleh pass to the main function, to the main program. Kalau dia return kosong, lepas dia hitung result ni, result tu akan back to zero. Jadi macam mana dia nak pass nilai itu kepada main program? So that is why in function definition, returnnya mesti simpan apa nilai yang dikira di dalam function definition ni. So class, faham tak three main parts of function? Yang penting awak kena ingatlah function prototype dekat mana, function call dekat mana, function definition dekat mana. Ada program function definition yang di atas di sini, dia letaknya di bawah function prototype. Jadi bila function definition ni letaknya di atas sebelum main program, dia letak di atas, function prototype tak perlu diletak koma bertindih, tak perlu. Dia ada dua cara macam mana kita nak define the function. Boleh letak di atas ataupun boleh letak di bawah macam contoh ini. Okay, nanti kita akan lihatlah contoh macam mana nak letak atas, macam mana nak letak bawah. So as long as you know that the three parts, the three important parts of function adalah function prototype, function call dengan function definition. Yang ni yang dah di-explain lah. So, in calling a function, kan tadi ada calling function kan. Jadi, in calling a function, there are two ways to call. We have call by value dengan call by reference. Jadi, awak tengok perbezaan. By default, function is normally called by value. Kalau macam ini, pass by reference. Cup, ada air, function bila panggil cup, airnya pun sama nilainya. Tengok, dia panggil cup ini sekali dengan air di dalamnya. Tetapi kalau pass by value, dia panggil function cup tapi dia tak panggil airnya sekali. Dia hanya panggil cup kosong sahaja. Kita tengok contohnya dengan lebih jelas lagi dan pada examples of program ni. Awak tengok program ni
Boleh tak awak kenal pasti apa nama function dalam contoh program ni kelas? What is the name of the function? You want me to call one by one or you want to volunteer? Volunteer please. What is the name of the function here for the example in the slide? Function proportion. Salah lagi. By the way, thank you for trying. Function prototype. The name of the function. Apa nama function yang dia declare dalam program ni? Apa nama? Kalau awak tengok betul-betul. Change that number. Yes, good. The name of the function untuk program ini adalah change that number. Kenapa lambat masuk Haris? Haris? Why you are 20 minutes late? Later, you need to give me alasan awak. Haris? PM me Okay, kita back to nama kepada function tadi adalah change that number. Okay, apakah dia punya property? Apa dia punya property? Ataupun parameternya? Apa propertinya dalam function ini? In. Yes, in X. In X. So this is the property for function bernama change that number. So untuk program line number 4, apakah nama kepada part ini? We have 3 parts of function. So this line number 4, what do we call this part? What do we call this part? Ada 3. Function prototype kah, function call kah, ataupun function definition. Line nombor 4 ni. Apa sebenarnya ni? Function prototype. Good, function prototype. And as for line number 6, in main. Ini adalah main program. Ini adalah main program. Look at this. Apa? Ini adalah ada gangguan sekejap Sekejap, saya back to normal first. Okay, ini adalah opening curly bracket dengan closing curly bracket untuk main program. And then in main program, we have number 8. Line number 8 is to declare the variable that we use in the main program. So what is the name of the variable for the main program? What is the name of the variable in the main program? Apa nama variable? Yes. So number ni it is already assigned a value. Apakah nilai value kepada variable number? 100. So in line number 9, printf, before calling function change that number, the number is modulus D number. And then lepas tu line 11. Bila awak tengok line number 9 ni, before calling function bernama change that number, the number is modulus D number. Apa yang awak fikir akan keluar dekat printf number 9 ni? Apa output yang akan keluar dekat line number 9 ni? Kalau awak boleh fikirkan. The number is apa? The number is apa? Dia ambil daripada nilai number. Apa nilai number? Yes, the number is 100. Change that.
Sekarang kah datang? Khamis. Change that number. So dia akan matchkan number ni dengan property yang pada prototype ni tadi. After calling function, the number is number. Later we will see what will be the output here. This is the function definition. Change that number in X. In new number 200. So X sama dengan new number. Return new number. So sebenarnya definition untuk function change that number, dia akan menukarkan number kepada 200. Number kepada 200. So pada ketika calling function pada line ke-11 ini, number yang pada asalnya bernombor 100 akan bertukar menjadi 200 ketika dia calling this function. And then lepas 13, after calling function, the number is what? So kita akan tengok apakah nilainya. So call by value ni, before calling function, change that number, the number is 100. After calling function, the number is 100. Lepas before 100. Selepas pun 100 juga. Apa sebenarnya yang berlaku kelas? Sebenarnya, saya tunjuk dengan menggunakan yang ini ya. Okay, katakan kita ada change number. This is our function. Integer apa tadi? Dia punya property. Integer A kan? Let's say lah. And then mesti ada koma pilih. This one is prototype And then barulah kita letak in main. Barulah buka dan tutup. Yang ini, in main ini adalah untuk main program. So this one is the function yang kita declare. And then dalam main program kita declare lagi 6. Katakan nilai awal 6 adalah 100. Okay, kita printkan. Before calling function, the value of num is modulus D. Ambil dekat 6 koma ni. And then we call the function. Sebelum saya dah prototype kan, saya nak letak definition dulu supaya awak nampak lah. Okay, definition kepada function change number ni, saya letak dulu change number in A. Tak ada koma berpindah. Buka kata, tutup kata dia yang sendiri. Apa yang berlaku adalah in X X sama dengan 200. A sama dengan X. Return kita call change number. And after cubalah. Tak
ada return kosong. Before calling function, the value of num is 100. And then lepas tu kita callkan function ini, after calling dia back to 100. Jadi macam tak nampak, saya cuba ubah yang ini, kita terus letakkan printf di dalam function ini, di dalam inti function itu sendiri, printf the value of num during, yang ni during semasa function call is modulus D, ambil daripada A. Okay. Jadi printf ini, line 17 ni, dia berada di dalam function itu. So, bila kita before calling function, the value of num is 100. Ini sebelum kita calling the function. Num memang 100 lah sebab kita assign the value already. 100. So, ini the value of num during function call is 200. So pada ketika line nombor 8 ini, bila function change number ini dipanggil, nilai num telah berubah menjadi 200. Kenapa? Sebab pada definition function ini, nilai x adalah 200. A telah mengambil nilai x. Kan pada mulanya in A ini adalah match dengan num kan. Jadi kalau num 100, A akan jadi 100 jugalah. Tapi definition untuk function ini, X telah menukar nilai A menjadi 200. Sebab A akan mengambil nilai X lah. Kalau awak tengok di sini, X sama dengan 200, A sama dengan X. Maksudnya A mengambil nilai X. So A sekarang telah menjadi 200. Printf, the value of num during function call is A. Jadi pada ketika function calling ni sahaja, nilai num ini berubah menjadi 200. Tapi selepas calling the function, it will be back to 100 again. So it means that call by value, dia tak mengubah nilai value asal selepas calling the function itu berlaku. Semasa sahaja dia mengubahnya, tapi dia tak ubah selepas calling the function. It will back to normal. It will be back to the original number. Boleh fahamkah kelas? Boleh faham tak? Call by value. Dia tak mengubah nilai awal variable tersebut. Boleh faham? Kalau 100, selepas calling dia go back to 100 again. Semasa calling function sahaja number dia akan berubah. Boleh faham Sik? Boleh Sik? Lepas ni dengan satu lagi iaitu call by reference. Okay. And then if you look at the call by reference pula, yang ini sebab ini before 100, after pun 100. Call by reference pula sama juga, nama dia change that number, tapi bezanya dekat parameternya ataupun dekat propertinya, variable ini ditambah star. Tambah star dekat sini. And then bila kita nak panggil function tersebut, kita tambah lagi nama kepada variable ni, tambah dengan simbol dan. Simbol dan ni maksudnya pointer. And then pada ketika function definition ada star dekat variable. And then setiap variable property kepada variable memang ditambah star, So bila ada star tersebut dengan simbol dan ini, itu adalah call by reference. Itu beza antara call by value dengan call by reference. Kalau call by value tak ada star, tak ada simbol dan ni. Tak ada simbol dan. Kalau call by reference baru ada. Jadi
Output call by reference before calling function 100. After calling function dia jadi 200. Jadi beza antara call by value dengan call by reference that call by value dia hanya change value sahaja. Tapi dia tidak angkat perumah box yang menyimpan data tu tadi. Dia hanya manipulate data di dalam box itu sahaja. Tetapi call by reference dia akan angkat dengan box-box yang menyimpan data tu sekali. Itu bezanya, analogi dia lah. Jadi bila dia angkat box, kalau bertukar data di dalam tu, angkat box sekali, maksudnya data after calling pun dah bertukar juga. Sebab dia ambil sekali dengan addressnya. Dia ambil sekali dengan addressnya. Okay, kita modify kita punya program, contoh program yang saya letak sini ya. Jadi ini adalah property. Saya tambah dengan simbol ini. Dekat sini pada ketika calling function, untuk call by reference kita tambah simbol done. And pada ketika definition kita tambah simbol ini. A pun kita letak simbol itu juga. Star. Return sebelum. Okey. Okay. Saya dah tambah ini star, simbol done pada ketika function calling only, and every parameter I've modified it. Saya tambah dengan star. So okay. Return ni perlu ada tak ada Pak? Return saya rasa macam tak perlu lah. Okey, tak ada. Okay, this is the call by reference. Before calling function 100, during 200, after 200. So dia telah menukar nilai data tersebut. Dia akan ambil nilai data yang telah ditukar daripada semasa function calling ni tadi. Bila data tu dah diubah, dia terus bawa sekali dengan rumah. Jadi that's why data tu dah tak dapat back to normal lagi dia punya nilai. Sebab dia ambil sekali dengan rumah tu sekali. So bila dah berubahlah dia jadi 200 juga. So that is the difference between value dengan reference. Boleh tak awak comparekan? Boleh tak awak bezakan? Nampak tak perbezaan dia guys? Nampak tak? Call by value dengan call by reference. So lagi sekali call by value semasa calling function sahaja dia berubah, and then lepas tu dia akan back to normal. Tapi call by reference before ini nilai asalnya, selepas call the function nilainya akan berubah, and nilainya akan terus berubah selepas call the function tersebut. Okay, so this is call by reference. So ini you compare the syntax on your own. You can see the difference between call by value and call by reference. So this is the difference between call by value and call by reference. A copy of value is passed into the function. Changes made inside the function is limited to the function only. Untuk call by reference, an address of value. Itu bezanya. Yang paling nampak adalah call by value, a copy of value is passed. Yang ini, an address of value is passed. So that's all for function. And then we move to array pula.
So apa sebenarnya array? Array adalah number of memory location. Each can store the same data types and which can be references through the same variable name. Jadi sebenarnya array ni sama juga dengan variable, tapi bezanya adalah kalau sebelum ni awak belajar variable, satu nama variable dia boleh simpan satu data only. Satu data only. Tapi untuk array ni dia boleh simpan banyak data dalam tu dengan syarat setiap data-data itu mempunyai data types yang sama. Jadi kalau data itu berdata types yang sama, so we can use array. Jadi kita boleh minta more than one data and we can store it using array. Secara analoginya, kalau variable tu satu bilik, satu katil. Tapi untuk array, satu bilik, banyak katil. It depends on you lah. You want to sediakan how many katils inside the room. Awak nak 5 katil, so you put 5 here. Kalau awak nak 6, awak put 6 dekat array. So kalau awak tengok pada contoh program ini ini no array. Dia letak mark 1, katakan kita nak masukkan nilai markah ada 5 nilai markah, 5 orang pelajar dengan 5 markah lah. Tapi of course markah ini mempunyai data types yang sama. Mark 1 10, mark 2 20, mark 3 30, mark 4 40, mark 5 50. Nak kira total mark 1 tambah mark 2 kan. Tapi bila kita menggunakan mark array, kita declarekan mark ni sebagai array. So kita letak berapa bilangan mark ini yang kita nak sediakan. Maksudnya kita nak sediakan berapa bilangan katil. So di sini 5, so kita nak simpan 5 markah kan. 5 markah student. So letak 5, letak apakah nilai markahnya dalam satu baris. And then kita kena pakai for lah. Sebab kan kita nak masukkan, kita nak kira total mark satu persatu. So total mark sama dengan total mark tambah mark I. Sebab I ni bertindak sebagai counter. And then dia akan kira terus. So array ni ada dua jenis, one dimensional dan multidimensional. So multidimensional boleh terdiri daripada 2 dimensional dengan 3 dimensional. Macam mana kita nak tahu dia single dimensional, one dimensional kah, 2 dimensional kah, 3 dimensional kah? Awak tengok dia punya size kat sini. Kalau hanya ada satu size, contoh in mark 3, sikit je nak nombor ke situ. Itu maksudnya dia single, one dimension. Kalau dekat array-nya dia ada lebih daripada satu size, contoh integers in size 2, 3, 4, 5, itu maksudnya dia adalah multidimensional array. So ini adalah sintek untuk multidimensional array. So kita tak sampailah sampai 3 size dekat sini. Sebab kalau 3 size dekat sini yang melibatkan row, column dan 3D lah, 3D. Jadi tak sampai itu. As long as you know that one dimensional macam mana awak declare, two dimensional macam mana awak declare. So this is how you initialize array for single dimension in mark. Ini nama kepada array. Sama juga macam awak nak bagi nama kepada variable. Contohnya variable nak simpan mark, kita namakanlah dia mark kan. Cuma dia tambah ini sahaja square bracket ni. Square bracket ini nilai 3 bermaksud variable mark dia boleh simpan 3 markah. 3 markah. So in this, apakah markah? Sekiranya awak nak assign value siap-siap pada markah tersebut, you can use this curly bracket. Awak separatekan dengan koma setiap markah 90, 80, 100. Jadi maksudnya dekat sini, kalau awak tengok, ini markah pertama adalah untuk mark pada kedudukan kosong. Ini pula mark pada kedudukan 1. 100 pula adalah untuk mark pada kedudukan 2. Jadi array
bila kita bagi size dekat sini, processor akan automatically faham. Okey, katil yang disediakan adalah berlabel. Marknya mesti dimulakan dengan kosong. Kosong. Mark, dia mesti sediakan 3. 1. Ada 2 dah. Mark. 2. Jadi automatically processor akan sediakan bilangan katil yang berlabel ini. Dia mesti dimulakan dengan kosong. Jadi mark kosong apa, mark 1 apa, mark 2 apa. So dekat memories dia dah assign siap-siap. Oh, mark kosong ni 90. Mark 1 adalah 80. Mark 2 adalah 100. Okay. Jadi let's say, katakan dalam array H ni tak ada letak pun berapa size. Tapi dia bagi value pun processor boleh faham. Okey, 3 value maknanya 3 katil lah. 3 katil lah. Sama juga mark kosong, mark 1, H1, H2 dan H0, H1 dan H2. Faham ah? Jadi processor akan faham bila awak declare array ni dengan betul. Next. Jadi yang ni pula adalah untuk 2D, 2 dimensional, 2, 3, 90, 80, 100, simbol apa? Opening dan closing curly bracket, koma, the second opening and closing curly bracket. Ini adalah untuk row 1. Row kosong lah. Ini adalah untuk row 1. Jadi bila kita ada 2 sizes, 2 ni mewakili row. 3 ni mewakili kolom. Jadi dia akan berbentuk begini. Row, sini ada 2 kan? Jadi dia akan ada 2 row. 3 dia akan ada 3 kolom. So data-data boleh disusun sebeginilah. Dia akan disimpan macam ni dalam memory. Faham tak? Katakan awak tak letak ni, letak kosong kan? Tapi bila awak letak macam ni, automatically processor akan tahu, oh okey, dia akan ada 2 row dekat sini. 3 mewakili 3 kolom. So macam mana kita nak pass the array element? So this is the examples. In MyNum 9683. Jadi berapa bilangan katil, bilangan size, bilangan data yang boleh disimpan dalam array bernama MyNumber ni kelas? How many? 4. Betul. So dimulakan dengan apa label katil yang pertama? MyNumber 0. Yang kedua MyNumber 1, MyNumber 2, MyNumber 3. So macam mana kita nak masukkan display MyNum 0, MyNumber 3, return 0. Apa ni display? Oh, okay, this is function. Dia menggunakan function. So dalam function dia punya property adalah num1 dengan num2. So sini kita call MyNumber 0 dengan MyNumber 3. So maksudnya dia call nilai MyNumber 0 iaitu ini dan MyNumber 3 iaitu ini. So apakah sebenarnya yang berlaku dalam this one is for definition definition of function. Printf and num1, printf2 num2. Dia just calling sahaja nilai yang berada di dalam array. So apa sebenarnya output kelas? Apa sebenarnya output bila kita call yang ini? Kita call function display MyNumber 0, MyNumber 3. Apa sebenarnya yang akan di-outputkan kat sini? Ini definition, ini function calling. So apa yang akan di-display pada main program ni? Apa kelas? Bila dia call yang ini, function bernama display ni.
Apa yang 9 dan 3. Dia hanya akan display printf ini kan. Printf ini kan definition kepada calling ni kan. Printf modulus d slash n. So dia akan 9 slash n maksudnya baris baru. So 6 tu adalah my number 3 kan, iaitu 3. So ini yang akan display dekat output. Okay ya, nampak kan? So untuk yang ni pula, dua minit lagi nak pukul 3, sekejap lagi. So nama function adalah calculate sum. Result sama dengan calculate sum. Okay, dia gunakan function ni. Apa sebenarnya yang berlaku dalam calculate sum? For I sama dengan kosong, I lebih kecil daripada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, betul. Dia akan masukkan data sehingga number 4 plus I. Alright. Outputnya adalah dia akan kira hasil tambah sum tu tadi. Awak boleh cubalah sendiri ya. Awak try type. So okay, kita tunjuk terus. Okay, saya nak tunjuk terus macam mana nak gunakan array. So ini tadi menggunakan function kan. Menggunakan function. So katakan let's say kita nak kira hasil tambah. Kita namakan array dulu. Array ini akan simpan data berjenis nombor integer saja. Nama dia nombor integer. Okay. And then kita kena declare yang mewakili row dan mewakili column. And then I ni mewakili row. Saya namakan dia row teruslah. Row column. For row sama dengan kosong. Dengan kosong. Row, saya nak buat 2 row saja. Lebih kecil daripada 2. Row plus plus. Kolom saya nak dimulakan dengan kosong. Row dan row kolom. Kolom lebih kecil daripada 3, 0, 1, 2.
3 je lah. Kolom plus. Berapa dah jam sekarang? Okey. Saya akan screenshotkan apa yang saya buat tadi